Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia hari ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mendiang ialah seorang lelaki berumur 55 tahun yang merupakan kes 656 yang telah dilaporkan pada 15 Ogos 2021. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi mendiang. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Sementara itu, 176 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 2,159 orang. Pada masa ini, masih terdapat 40 kluster aktif di mana tidak ada kluster baru yang dilaporkan pada hari ini. Terdapat 88 tambahan kes-kes baru kepada 18 kluster aktif yang sedia ada. Yang membawa kepada jumlah kes di dalam semua kluster yang aktif sebanyak 1,389. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, kes selebihnya masih dalam siasatan lagi bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti dan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 69 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 537 kes. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 1,614 kes aktif di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 5 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 4 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain sedang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,684 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 212,956 ujian. Terdapat beberapa kes yang telah dibenarkan pulang ke rumah selepas menjalani pemantauan dan rawatan di pusat-pusat pengasingan yang disediakan. Menurut Menteri Kesihatan, sebahagian daripada mereka masih mempunyai keputusan ujian swab yang positif dan perkara ini telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan orang ramai. Kementerian Kesihatan ingin meyakinkan orang ramai bahawa walaupun ada di antara mereka yang masih mempunyai keputusan ujian swab yang positif, mereka ini telah disahkan sembuh. Hasil ujian swab mereka menunjukkan mereka tidak boleh lagi menjangkiti orang lain. Walau bagaimanapun, mereka adalah dikehendaki untuk terus menjalani kuarantin bagi tempoh 14 hari setelah pulang ke rumah. Di kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan langkah-langkah pengawalan penularan COVID-19 di negara ini. Khususnya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang berkenaan serta semua sukarelawan yang telah sama-sama
berbasah berkering dan bertungkus lumus untuk melindungi rakyat dan penduduk di negara ini. Bersama-samalah kita ni berganding bahu demi untuk negara yang kita cintai. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jua yang dapat membalas jasa habis kita. Individu yang membuat permohonan lesen kenderaan atau lesen memandu yang telah lulus dibaharui serta tempoh lesen yang dipohonkan akan menerima khidmat pesanan ringkas SMS yang boleh ditunjukkan sebagai bukti kepada pihak penguatkuasa sekiranya belum menerima lesen memandu atau lesen kenderaan. Menurut Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, SMS berkenaan mula dikeluarkan hari ini. Mengikut data Sistem Pengangkutan Darat, SPD, bermula 1 hingga 22 hari bulan Ogos 2021, masih ada terdapat lebih 1,026 pemohon yang berdaftar bagi membaharui lesen-lesen kenderaan dan lesen-lesen memandu yang belum mengemaskinikan nombor telefon bimbit mereka. Dan ini akan boleh menjejaskan penghantaran dan penerimaan lesen-lesen yang sudah dibaharui kepada pemohon. Oleh itu, bagi memastikan pemohon atau pemilik lesen kenderaan dan lesen memandu menerima pesanan ringkas SMS tersebut, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi ingin menyuruh supaya pemilik-pemilik lesen kenderaan atau lesen memandu yang telah membaharui dan belum menerima SMS berkenaan akan dapat mengemaskinikan nombor telefon bimbit mereka masing-masing di www.jpd.gov.bn/myprofile ataupun menghubungi Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan secara dalam talian iaitu online menggunakan aplikasi Transport BN dan portal www.gov.bn di mana pemohon mempunyai pilihan untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran melalui pos laju dan bagi pemohon-pemohon yang tidak memilih penghantaran melalui pos laju akan boleh mula mengambil lesen memandu dan lesen kenderaan yang siap diperbaharui dari cawangan-cawangan pejabat pos yang tertentu mulai juga hari ini, Rabu 25 hari bulan Ogos 2021. Pemohon-pemohon akan dimaklumkan mengenai tempat dan masa pengambilannya. Untuk makluman lanjut, JPD juga telah pun menyediakan Frequently Asked Questions atau FAQs bagi menjawab sebarang pertanyaan orang ramai di laman web rasmi JPD iaitu www.jpd.gov.bn. Berhubung keperluan minimum bagi kenderaan yang belum sempat diperbaharui lesen kenderaan, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menegaskan bahawa setiap kenderaan persendirian dan komersial perlu mempunyai polisi pelindungan kenderaan atau insurans yang sah. Bagi kenderaan yang berumur 7 tahun dan ke atas dan kenderaan komersial, hendaklah membuat pemeriksaan kenderaan di stesen-stesen pemeriksaan kenderaan VIS. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga menjelaskan dalam usaha mempermudahkan orang ramai yang belum sempat membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu yang telah mansuh mulai 1 Ogos 2021, JPD telah pun membuat perundingan dan penyelarasan dengan pihak pasukan polis di Raja Brunei. Dan penyelarasan ini adalah bagi tujuan untuk memberikan kelonggaran tindakan penguatkuasaan undang-undang bagi orang ramai yang mempunyai bukti bahawa mereka sudah memohon untuk membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu sama ada melalui talian Darussalam 123 atau secara dalam talian melalui portal www.gov.bn dan juga aplikasi Transport BN. Dalam kesempatan ini, perlu juga diambil maklum bahawa setiap kenderaan hendaklah mempunyai lesen kenderaan ataupun sekurang-kurangnya polisi perlindungan kenderaan insurans yang sah apabila berada di jalan raya. Bagi pemilik-pemilik yang belum menerima pelekat lesen kenderaan ataupun kad lesen memandu, driving license, setelah ianya berjaya dibaharui, pemilik-pemilik kenderaan atau pemandu bolehlah menunjukkan
rujukan-rujukan seperti berikut kepada pihak penguasa iaitu: 1. E-receipt yang dikeluarkan setelah pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu berjaya dibuat melalui portal www.gov.bn dan aplikasi TransportBN, ataupun kedua, pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh JPD kepada pemilik-pemilik yang telah membaharui lesen kenderaan atau lesen memandu. Berhubung pengambilan pelekat lesen kenderaan dan kad lesen memandu, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menerangkan bermula 8 Ogos hingga 23 Ogos 2021, JPD menerima 3,175 permohonan bagi memperbaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui perkhidmatan dalam talian dan TD 123. Dari jumlah tersebut, 1,491 pemohon memilih perkhidmatan penghantaran melalui pos laju dan 1,684 pemohon memilih pengambilan melalui cawangan. Bagi pemohon-pemohon yang memilih mengambil di cawangan-cawangan, pihak Jabatan Perkhidmatan Pos JPP akan menghubungi pemohon untuk memaklumkan waktu dan tempat pengambilan lesen kenderaan atau lesen memandu pemohon. Antara cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos yang dikenal pasti bagi tujuan pengambilan tersebut adalah Pejabat Pos Rimba bagi daerah Brunei Muara, Pejabat Pos Telisai bagi daerah Tutong, Pejabat Pos Kuala Belait Mumong bagi daerah Belait dan Pejabat Pos Bangar bagi daerah Temburong. Mengenai dengan penipuan melalui SMS dan email, penggodaman akaun media sosial, pemerasan dan pembulian siber dalam talian, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui Cyber Security Brunei CSB mengingatkan semua pengguna sentiasa mematuhi etika dan garis panduan work from home dan menjaga keselamatan maklumat yang dikongsikan melalui email atau mesyuarat secara maya dengan menggunakan platform seperti Microsoft Teams dan Zoom. Orang ramai dan semua pengguna juga turut diingatkan untuk berwaspada terhadap sebarang kejadian scam ataupun penipuan melalui telefon bimbit ataupun email oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan dari situasi pandemik COVID-19 dan isu-isu semasa lain. Orang ramai turut diperingatkan bahawa sebarang kejadian pembulian cyber ataupun cyberbullying dan gangguan ataupun harassment secara dalam talian boleh dilaporkan kepada alamat email reporting@bruset.org.bn atau talian pejabat 245 8001 atau talian di WhatsApp 727 0766. Bagi bulan Ogos 2021 sahaja, untuk makluman, pihak Bruset telah menerima sebanyak 8 kejadian yang telah dilaporkan melalui WhatsApp Bruset dan 3 melalui email. Bagi sebarang pertanyaan mengenai security ataupun insiden cyber, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang rasmi CSB di alamat www.csb.gov.bn dan Bruset di alamat www.bruset.org.bn. Laman web kesedaran dan keselamatan cyber CSB dan Bruset juga boleh dilayari di www.secureverifyconnect.info. Akhir sekali, di kesempatan ini, orang ramai diseru untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan sentiasa merujuk kepada sumber rasmi daripada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan, termasuklah melalui akaun rasmi telegram.gov.bn. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan menjelaskan individu yang ingin mendapatkan ujian swab tetapi mempunyai kod ungu, individu berkenaan dibenarkan mendapatkan ujian tersebut. Menteri Kesihatan berkata memandangkan jangkitan adalah pada gelombang kedua
Seperti negara-negara lain, banyak dapatan baharu sedang dianalisis yang mana individu positif telah sihat dalam tempoh 7 ke 8 hari. Sementara itu, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menyarankan individu yang terlibat dalam kemalangan tetapi lesen memandu masih belum diperbaharui agar mendapatkan polisi insurans terlebih dahulu. Mengenai isu kenderaan asing, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan mereka tidak perlu memperbaharui pas kenderaan mereka untuk memasuki negara ini, namun perlu membaharui pas mereka di negara mereka. Sementara itu, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menasihatkan orang ramai untuk merujuk apa sahaja mengenai mesej bagi mengesahkan kesahihannya melalui Telegram gov.pn. Kementerian Kesihatan telah menerima mesin COVID-19 Genome Sequencing Mission berserta peralatan dan bahan-bahan keperluan lain yang disumbangkan oleh syarikat IDG Capital. Penyerahan sumbangan diadakan di Makmal Clinical Diagnostic Molecular bagi penyakit berjangkit Jabatan Perkhidmatan Makmal di Kampung Bukit Bendera Tutong. Sumbangan bertujuan untuk memberi sokongan kepada usaha-usaha negara Brunei Darussalam dalam menangani COVID-19. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sumbangan daripada rakan kongsi kanan IDG merupakan hasil kerjasama rapat bersama MGI Technology Company Limited dengan bantuan syarikat penerbangan di Raja Brunei. Peralatan tersebut yang akan mula beroperasi dalam masa terdekat ditempatkan di Makmal Clinical Diagnostic Molecular bagi penyakit berjangkit Jabatan Perkhidmatan Makmal di Kampung Bukit Bendera, Tutong. Makmal Virologi Tambahan Brunei COVID-19 Airlab mampu mempercepatkan keputusan ujian swab dan memberikan keputusan yang terkini berbanding sebelumnya, di samping dapat menampung lebih banyak ujian makmal dalam sehari. Tengah hari tadi, Menteri Kesihatan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua membuat tinjauan ke makmal baharu tersebut. Brunei COVID-19 Airlab di Bradex Jerudong merupakan usaha kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi meningkatkan kapasiti ujian makmal SARS-CoV-2. Mula beroperasi Khamis lalu, makmal ini dapat menampung hingga 5,000 ujian dalam sehari. Beroperasi 24 jam, makmal mudah alih ini mempunyai keselamatan bio peringkat 2. Makmal baharu ini merupakan kerjasama kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia dengan Beijing Genomic Institution BGI. Perhimpunan Agung AIPA ke-42 yang bersidang selama 3 hari meluluskan sebanyak 25 resolusi yang dibincangkan pada Komiti Politik, Sosial, Ekonomi, Organisasi dan Wanita dalam Parlimen yang dipersetujui dalam sebuah kenyataan bersama ditandatangani oleh ketua-ketua perwakilan ahli AIPA. Agenda-agenda yang diluluskan adalah mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang relevan menjadi kepentingan bersama. Perhimpunan Agung AIPA ke-42 yang dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara menutup tirainya petang tadi dengan sidang plenari kedua yang diselajurkan dengan majlis penutupan dan transfer of office secara dalam talian. Persidangan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara selaku Presiden AIPA ke-42 dalam ucapan menyatakan Perhimpunan Agung AIPA ke-42 telah selesai diadakan dengan jayanya dengan perbincangan yang produktif dan kondusif diadakan dalam semangat persahabatan, perpaduan dan kerjasama bersama negara-negara ASEAN. Isu-isu yang telah dibincangkan telah menggarisi kerjasama Parlimen dan menunjukkan komitmen anggota Parlimen AIPA dalam proses pembangunan komuniti ASEAN dalam mencapai keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang berterusan bagi rakyat serantau. Majlis penutupan diakhiri dengan majlis penyerahan tuan rumah seterusnya kepada negara penganjur Kemboja.
Mahkamah Syariah memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang Arif Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menurut bab 9 dari Akta Mahkamah Syariah Penggal 148. Dan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Bahrain bin Haji alias Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah sebagai menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menurut bab 10 dari Akta Mahkamah Syariah Penggal 184. Lantikan kedua-dua pegawai kanan mahkamah tersebut berkuat kuasa mulai 2 Ogos 2021. Kementerian Kesihatan telah menerima beberapa sumbangan dari pelbagai pihak sebagai tanggungjawab sosial korporat dan juga sumbangan peribadi dari pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan hasil kutipan dari Persatuan Masyarakat Indonesia Permai di negara ini. Sumbangan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam, dan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sokongan kepada kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam terus dihulurkan oleh pelbagai pihak dengan memberikan sumbangan. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima pada 22, 23 dan 24 Ogos 2021 daripada Royal Brunei Technical Services, OKKY Jewellery Sendirian Berhad, Digital World Enterprise, Society of Anesthesiologists Brunei Darussalam, Heart Medical Clinic, First Emporium and Supermarket, ProBuilder Sendirian Berhad, Kevin Co Mori Enterprise, Sunshine Trading Company. Koperasi Bistari Berhad, Medifarm Sendirian Berhad, Al-Abrar, Steel Phoenix Sendirian Berhad, YMRM Enterprise, TSL Construction Sendirian Berhad, Royal Brunei People and Performance, Sopan Enterprise Sendirian Berhad, Standard Orient Services, yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Afima Express, Hotel Al-Afiyah, Basmallah Enterprise, Brunei Gas Carriers, Borneo Middle East Trading Company, SS 3D Scanning and Printing Company dan pihak-pihak persendirian Leong Yin Yun, Adrian Leong Wen Chin dan Kasko, serta Nurhayati binti Haji Siput, Haji Mustafa Haji Matahir dan Liu Jua Chian. Orang ramai dialu-alukan untuk sama-sama menghulurkan sumbangan berupa buah kurma kepada pesakit-pesakit positif COVID-19. Ini kerana buah kurma kaya dengan nutrisi yang baik untuk tubuh badan di samping makanan sunnah Nabi Muhammad SAW. Usaha murni itu diungkayahkan oleh syarikat At-Taqwa Travel Tours sebagai infak sumbangan kepada para pesakit yang ketika ini berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan Daerah Tutong dan kem latihan program khidmat bakti negara daerah Temburong. Pengiran Haji Muhammad Fakhrul Razi bin Pengiran Haji Omar Ali, Ketua Pegawai Operasi At-Taqwa Travel Tours berkata, syarikat mereka mula memberikan kurma tersebut minggu lepas kepada pesakit-pesakit COVID-19. Jenis-jenis kurma yang disumbangkan berupa kurma ajwa dan
Rutab Rotana. Setiap bungkusan kurma mengandungi 7 biji kurma untuk seorang pesakit. Pihak syarikat telah menerima sambutan yang baik daripada orang ramai yang ingin ikut serta untuk memberi sumbangan berupa kurma ini kepada pesakit COVID-19. Jadi ini adalah menunjukkan keprihatinan orang ramai terhadap orang Ketanyi. Jika orang ramai yang ingin ikut serta untuk memberi sumbangan berupa kurma kepada pesakit COVID-19 adalah diadu-adukan. Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 kemarin menerima sumbangan berjumlah RM5,208.85 daripada Persatuan WeCare atau Kami Prihatin. Sumbangan diserahkan oleh Awang Muhammad Akmal bin Haji Marsidi yang dipertua WeCare kepada Urusetia Tabung Kemanusiaan Palestin. Daripada jumlah kumpulan derma tersebut, sejumlah lebih RM3,000 adalah hasil sumbangan daripada orang ramai melalui akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD WeCare dan lebih RM1,000 lagi hasil keuntungan jualan merchandise semasa acara Brunei Peduli Palestin. Pejabat-pejabat tanah daerah cawangan daerah Brunei dan Muara, daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong ditutup sementara waktu. Pejabat tanah memaklumkan penutupan sementara itu dilaksanakan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Ia sebagai langkah berjaga-jaga bagi mencegah penularan COVID-19.